Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Baik, pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam bab yang kedua, iaitu asas nombor. Matematik KSSM tingkatan 4. Okey, kita terus saja kepada slide yang berikutnya. Okey, beri tumpuan pada permulaan iaitu pada buku teks muka surat 41. Okey, buku teks muka surat 41. Kita akan lihat bagaimanakah anda boleh menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Okey. Baik, suatu nombor boleh ditukar kepada asas lain dengan menggunakan pelbagai kaedah, iaitu kaedah penggunaan nilai tempat dan kaedah pembahagian. Proses ini melibatkan penukaran. Yang pertama, nombor dalam asas 10 kepada asas lain. Yang kedua, nombor daripada sesuatu asas kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas yang lain. Yang ketiga, nombor dalam asas 2 terus kepada asas 8. Dan yang keempat, nombor dalam asas 8 terus kepada asas 2. Bagaimanakah anda menukar nombor dalam asas 10 kepada asas yang lain? Baik, secara amnya, nombor asas 10 boleh ditukar kepada asas lain dengan membahagikan nombornya menggunakan nilai tempat ataupun nilai asas yang dikehendaki. Sebagai contoh, nombor 58 asas 10 boleh ditukar kepada asas 2 dengan pertama membahagikan 58 itu dengan menggunakan nilai tempat asas 2, ataupun cara kedua membahagikan 58 dengan 2. Baik, kita lihat macam mana kita nak menukar asas nombor daripada satu asas kepada asas yang lain. Okey, baik, kita tengok masih lagi di muka surat 41, contoh yang kelima. Okey, Sungai Rajang ialah sungai terpanjang di Malaysia, iaitu sejauh 563 km. Baik, soalannya adalah tukarkan 563 asas 10 kepada pertama asas 5, yang kedua asas 8. Kita tengok dulu yang pertama. Baik, saya gunakan kaedah pembahagian dengan menggunakan nilai asas. Okey. Jadi oleh kerana tengok sini soalannya adalah tentang 563. Okey. Tapi dia nak dalam bentuk asas 5. Asal 5 kan? Jadi kita bahagikan 563 tu dengan 5. Okey, kita bahagikan 563 itu dengan 5. Cara bahagi dia kita bagi ke bawah macam ni. Okey, biasa kita buat bagi atas kan? Macam ni kan? 563 kita bagi atas kan? Bagi atas macam ni kan? Tak 5 sini kan? Tapi kita buat cara kaedah pembahagian ke bawah macam ni. Okey, jadi 563 ni kita bagi 5, kita akan dapat 112. Ada baki. Okey, baki dia 3. Jadi bila baki 3, kita tuliskan bakinya di hujung sini. Okey, kita bahagi macam masa bila bahagi ada baki tau. Okey, bila ada baki tu hendaklah kita tulis di hujung. Macam tu. Okey. Kalau tak ada baki, tulis kosong. Kalau ada baki, tulis baki Okey, teruskan. Kemudian kita bagi lagi 112 bagi dengan 5, kita akan dapat 22 berbaki 2. Okey, kita teruskan lagi. 22 bahagi dengan 5, kita akan dapat 4. Baki dia 2. Teruskan. Okey, kita bagi dengan 5, kita akan dapat kosong lah. Bagi dia 4. Kita akan teruskan pembahagian ini sehingga yang bawah ni menjadi kosong. Okey. Bila dah sampai kosong, barulah kita berhenti membuat bahagi. Okey. Pastikan bawah tu kosong lah. Selagi tak kosong, kita kena teruskan lah. Bahagi sampai dapat kosong. Bahagi dengan asas yang sama lah. Kalau kita mula dengan 5, kita kena pakai yang 5 saja. Kalau kita mula asas contohnya 8, kita kena bagi dengan 8 lah. Tapi dalam soalan A ni, dia bagi dengan asas 5. Maka kita bagi dengan 5 sahaja, sampailah bawah ini akan dapat kosong. Bila kosong, baki dia ada 4 sini. Tulis baki juga Okey, bila selesai, kita akan dapat baki kat sini. Okey, ni baki dia. Ini baki dia. Jadi baki itu kita ambil sebagai jawapan. Tetapi kita mula baca jawapan kita daripada bawah ke atas. Iaitu kita ambil 4, 2, 2, 3. Okey. Kali ni kita akan jadi asas 5. Inilah jawapan kita setelah kita convertkan ataupun kita telah tukarkan daripada asas 10 kepada asas 5. Maka inilah jawapan kita dalam bentuk asas 5. Okey. Boleh Baik, kita pergi seterusnya. Kalau tadi kita buat tentang asas 5, sekarang kita pergi tengok asas 8 pula. Okey, buku teks muka surat 42. Masih lagi menggunakan kaedah pembahagian dengan menggunakan nilai asas. Okey, kali ni 563 kita bahagi dengan 8.
Cara yang sama macam tadi, kita bahagi dengan 8. Okey, 563 bahagi 8, kita akan dapat 70 berbaki 3. Tuliskan baki dia sebelah kanan. Teruskan pembahagian, bahagi dengan 8 lagi, dapat 8 sini, baki 6. Bahagi lagi dengan 8, dapat 1 baki 0. Bagi lagi dengan 8, dapat 0 baki 1. Okey. Jadi bila dah bawah ni kosong, barulah kita berhenti operasi bahagi dan kita ambil jawapan kita yang dalam ruangan baki ni. Okey, yang baki ni jawapan kita, tapi kita ambil daripada bawah ke atas. Kita ambil daripada bawah ke atas. So jawapan kita adalah 1063 dalam asas 8. Okey. Ini maksudnya kita telah tukarkan 563 asas 10 tadi tu kepada asas 8. Okey. Baik. Kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 42. Bagaimanakah anda menukar nombor dalam suatu asas tertentu kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas yang lain? Sesuatu nombor dalam asas P contohnya boleh ditukarkan kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas Q. Dalam proses penukaran nombor dalam asas 2 kepada asas 9 contohnya, nombor dalam asas 2 akan ditukarkan kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas 9. Makna kata, cara mudahnya adalah satu asas tu, okey, nak tukar kepada asas yang lain, dia mesti melalui asas 10 terlebih dahulu. Contoh, kalaulah kita sini sini asas 2 asas 2 nak ditukarkan kepada asas 9. Jadi proses dia kena singgah dulu kepada asas 10 kat sini. Dia kena convert dulu kepada asas 10. Hasil convert daripada asas 10 tu, barulah kita convert pula kepada asas 9. Boleh? Okey, maknanya kena lalui asas 10 dulu. Kita tengok seterusnya. Contoh ke-6 muka surat 42. Contoh ke-6 muka surat 42. Okey. Baik. Tukarkan 253 asas 6 kepada asas 9. Kali ni maksudnya daripada asas 6 nak tukar kepada asas 9. Caranya adalah, langkah pertama adalah kita tukarkan nombor dalam asas 6 kepada asas 10 dulu. Okey, kita tukarkan asas 6 kepada asas 10. Okey, caranya macam biasa kita buat. Nilai tempatnya adalah 6 ni semua, sebab dia kuasa 6 kan, dia asas 6. Jadi kita buat 6 lah semua lah. Okey, dan kita akan lengkapkan dengan kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2. Okey, kemudian kita masukkan nombor yang diberi dalam soalan 253, kita masukkan 253 dan kita akan terus buat dalam bentuk kurungan. Okey, ataupun cara mudah, kalau tanpa nak buat jadual, anda boleh terus buat 253 macam ni kan. Lepas tu kita terus letak kuasa lah. Ini cara pantas nak buat. Kuasa apa ni? Kosong kan? Kita mula kosong, lepas tu 1, 2 kan. Okey. Ini cara pantas tanpa menggunakan jadual. Oleh kerana ada 3 digit kan? 3 digit, maka saya pun buatlah 3 kolom. 3 kolom pula, 3 kurungan. 1, ni tengah-tengah ada tambah 2 tambah 3. Nampak? Kenapa ada 3 kurungan? Sebab ada 3 digit. Okey, kejap Okey. Ada 3 digit, maka 3 kurungan. Kalau 4 digit, 4 lah kurungan. Okey. So tengah-tengah ni kita buat darab. Okey. Tempat yang pertama depan ni kita akan letak nombor 2. 2, sini 5, sini 3. Okey. Dan tempat yang kedua di belakang tu kita akan letakkan nombor apa? Nombor asas 6 lah. Sebab kita nak tukar pada asas dia daripada asas 6 kan? Nampak ni, dia daripada asas 6. Okey, asas 6. Maka kita pun letaklah 6. Okey. Sini 6, sini 6, sini 6. Okey, jadi kuasa dia adalah kuasa kosong kan. Start sini kuasa kosong mula pada ke arah kanan ke kiri Kuasa kosong, kuasa 1, kuasa 2. Okey. Jadi kita selesaikan yang ni, selesaikan semua ni, kita akan dapat jawapan kita adalah 105 dalam asas 10. Okey. Ini cara yang boleh kita buat tanpa menggunakan jadual. Tak perlu kita buat jadual, kita boleh terus buat macam ni pun boleh. Okey. Setelah itu, dah dapat jawapan 105 asas 10,
kita pergi ke step yang kedua, iaitu kita akan tukarkan nombor dalam asas 10 tadi kepada asas 9. 105 asas 10 ni dah siap dah. Sekarang ni kita pergi ke step seterusnya, nak tukar kepada asas 9. Jadi apa nak buat? Kita buat cara bahagi. Okey, 105 bagi 9 dapat 11 bagi 6. Kita bahagi lagi, bagi dengan 9 dapat 1 bagi 2. Kita bahagi lagi dengan 9 dapat 0 bagi 1. Okey, penamatnya dah kat sini sebab dia kosong. Dah jumpa kosong kan? Maka kita akan stop. Okey, kalau kita masih ada 1, kita kena bagi lagi sampai dapat 0. Okey, baki inilah yang sebelah kanan ni kita akan tulis sebagai jawapan. Okey, maka jawapan kita ambil daripada bawah ke atas. Maka jawapan kita adalah 126 asas 9. Okey, itulah cara untuk menukarkan suatu asas kepada asas yang lain melalui asas 10. Okey? Baik, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 43. Okey, bagaimanakah anda menukar nombor dalam asas 2 kepada asas 8? Ini melibatkan asas 2 kepada asas 8. Okey. Nombor dalam asas 2 boleh ditukar terus kepada asas 8. Ini specialnya antara 2 dengan 8 ni. Setiap digit dalam asas 8 adalah setara dengan 3 digit dalam asas 2. Ini poin penting ni. Setiap digit dalam asas 8 adalah setara dengan 3 digit dalam asas 2. So, langkah pertama apa dia? Langkah pertama ialah asingkan setiap 3 digit dalam nombor asas 2 bermula dari arah kanan ke kiri. Okey, kita kena asingkan. Yang kedua, tentukan hasil tambah nilai digit bagi gabungan 3 digit asas 2. Dan yang ketiga, gabungkan nombor dalam asas 8. Okey, baik, kita tengok contoh. Okey, muka surat 43, contoh yang ke-8. Tukar nombor asas 2 kepada nombor asas 8. Soalan pertama, dia bagi 110 111 asas 2. Nak kita tukarkan kepada asas 8. Jadi apa nak kena buat? Kita kena bahagi 3-3. Kan? Nombor tu kan ada 110 kan? Satu bahagian. Lepas tu ada lagi sambungan dia. 111. Satu lagi bahagian. Ini yang maksudnya kita pecah 3-3 tu. Okey? Dah kita buat dalam jadual ni. Dah ada dalam jadual ni. Maka kita pecahkan 3 macam ni lah. Okey? Ni 1, ni 1. Okey? Kita pecah kepada 3. Jadi awak nampak ada warna kuning dan warna pink kat situ. Dah dipecahkan, maksudnya dia pecah 2 bahagian. Okey? Sebab ada 6 digit. Okey. So langkah pertama adalah masukkan nombor soalan tadi tu. Kan, nombor dalam soalan tu kita masukkan kat sini. 110 110 111. Kita masukkan macam biasa. Kemudian pada untuk nilai tempat, kita masukkan 2 sebab dia dalam bentuk asas 2. Okey, letak 2 semualah. Okey. Tetapi kuasa dia kena ikut 3-3 lah. Okey, dia tak boleh memang mula pada arah kanan ke kiri. Tapi yang kuning untuk kuning, yang pink untuk pink. Jadi yang untuk kuning ni kita mula dengan asas 0, 1 sampai 2 saja. Sebab ni untuk kuning. Untuk pink ni sama jugalah, dia kena mula pada 0 balik. Kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2. Boleh? Okey. Lepas tu apa nak kena buat? Kita selesaikanlah. Cuba selesaikan. Okey. 2 kuasa 0 ni dapat 1. 2 kuasa 1 dapat 2. 2 kuasa 2 dapat 4. Okey. Seterusnya untuk yang pink pula, 2 kuasa 0 adalah 0. Okey, kenapa 0? Sebab ni 0. Okey sebab 0 tak ada nilai lah, 0 lah. Okey. Kemudian 2 kuasa 1 dapat 2. Dan 2 kuasa 2 dapat 4. Okey. Sebenarnya ni darab ni sebenarnya. Bila kita dapat ini, kita akan darab yang atas. Betul tak? So 2 kuasa 0 1. 1 darab 1 1 lah. Okey. 2 kuasa 1 dapat 2. Darab atas, darab 1 dapat 2. Okey. Masing-masing dia akan darab dengan atas. Sebab tu tadi ni, kenapa ni 0? Sebab bila 2 kuasa 0 adalah 1 kan? 1. So bila 1 darab dengan 0, dapat 0 lah. Tu jawapan kita 0 sini, bawah ni. Okey. 2 kuasa 0 1. Tapi bila darab dengan 0, jadi 0 lah. Okey. Baik. Kita pergi seterusnya, apa nak buat? Selesai yang tu.
Kita pun ambil jawapan kat bawah ni. Yang ni 420 kan. Okey, tambahkan je lah. 4 tambah 2 tambah 0 dapat 6. Yang ni 4 tambah 2 tambah 1 dapat 7. Gabungkan dua nombor tu, kita akan dapat 6, 7 asas 8. Macam tu lah cerita dia. Okey, boleh? Cara lain, kalau kita nak gunakan kaedah lain pun boleh. Iaitu kita gunakan kaedah, kalau saya gelarkan ni sebagai kod. Kod binary. Kod binary. Okey. Dalam binary kan kita kalau masih ingat, saya pernah terang dulu, binary ni asas 2 ni dia melibatkan digit dia 0 dengan 1 je. Itu dia digit dia ada. Dia tak ada digit lain dah. Dia 0 dengan 1 je. 1 0 1 1 1 0. Macam itulah. Okey. So untuk asas 2, kalau kod dia adalah 0 0 0 mewakili 0. 0 0 1 mewakili 1. 0 1 0 mewakili 2. 0 1 1 mewakili 3. 1 0 0 mewakili 4. 1 0 1 mewakili 5. 1 1 0 mewakili 6. 1 1 1 mewakili 7. Okey. Kalau 8, kalau 8 kena tambah digit 4 pula. Kita mula dengan 4 digit. Ni kalau setakat 3 digit dia boleh sampai 7 aja. Kalau nak sampai 8 dan seterusnya, kita kena tambah digit jadi 4. Bukan 3. Kita mula baliklah 0 0 0 0. Lepas tu 0 0 0 1. Macam tu Okey, kalau perhatikan pattern nombor ni, dia akan satu tu akan bertukar tau. Mula-mula semua kosong lah. Lepas tu perhatikan yang kedua ni, satu mula kat sini. Lepas tu satu kat sini hilang, dia akan bergerak kat sini pula. Lepas tu dia bergerak sini, tambah satu lagi sini. Penuh yang ni, dia akan ambil yang depan pula. 1 0 0. Okey. Ini kalau awak ada masa, bolehlah cuba memahami dia punya pattern nombor tu. Memang seronok sebenarnya kalau nak tengok benda ni. Inilah kod binary yang biasa kita libatkan ataupun kita kaitkan dengan pengaturcaraan komputer. Okey. Jadi balik semua tadi. Bila kita dah buat kod macam ni, kita cuba tengok soalan tadi adalah 1 1 0. 1 1 1 kan. Untuk 1 1 0 ni, cuba tengok. Dia adalah untuk 6 kan. Jadi jawapan dia 6. Untuk 1 1 1 ni, tengok. Kod dia adalah 7. 6 7. Dah dapat jawapan. Jawapan kita adalah 6 7 asas 8. Siap. Okey. Itu adalah kaedah alternatif yang boleh kita gunakan. Okey, boleh Okey. Baik, okey, yang kod ni memang dia tak bagi dalam exam lah. Kita kena bina sendirilah. Kalau kita ingat, kita kena bina sendiri. Itu je leceh sikit. Sebab kita kena, kalau nak guna kaedah ni lah, kita kena bina sendiri kod tu, baru kita dapat panduan jawapan. Berbanding dengan cara kotak tadi ni lah. Jadi terpulang pada anda nak guna kaedah mana. Okey, kita pergi seterusnya muka surat 44. Soalan B pula Okey, tadi soalan A kan, soalan B pula. Okey, soalan B Okey, kali ni nombor dia ada satu ganjil kan. Dia ada 1 kan, lepas tu 1 0 1. 1 0 1. Ini dah 3 cun dah. Ni pun 3 pun dah cun. Ni 1. 1 ni tak boleh buat apa lah. Maka dia duduklah seorang kat sini. Okey, warna hijau. Yang ni akan duduk dekat warna oranye ni, warna oranye Yang ni adalah duduk pada warna kuning. Cara yang samalah. Masukkan nombor 1 1 0 1 1 0 1. Lepas tu kita akan masukkan asal 2. Semuanya 2 sini kan. Masukkan kuasa macam biasa. Okey, kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2. Kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2. Kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2. Okey, macam biasa, selesaikan. 2 0 0 1. Okey, 1 darab 1 dapat 1. Okey, 2 0 1 dapat 2. Darab dengan 0 dapat 0. 2 kuasa 2 dapat 4. 4 darab 1 dapat 4. 2 0 0 dapat 1. 1 darab 1 dapat 1. Okey, dan seterusnya lah. Boleh? Macam tu lah. Cuma dekat ujung ni, yang ni. Yang ini apa nak buat ni? Yang ni atas tak ada benda kan. Bila tak ada benda, terus tulis kosong je lah. Sebab atas tak ada nak didarabkan kan. Nombor kat sini tak ada. Nombor dekat sini tak wujud, maka kita anggap kosong. Tak ada nombor, maka letakkan kosong terus. Okey? Boleh Jadi apa nak buat? Macam biasa, ikut warna tambahkan nombor ni. 0 tambah 0 tambah 1 dapat 1. 4 tambah 0 tambah 1 dapat 5. 4 tambah 0 tambah 1 dapat 5. So jawapan kita bila kita gabungkan, kita akan dapat 155 asas 8. Okey. Dan kalau kita nak guna kaedah kod tadi,
Okey. Yang kalau kita pecah 3-3, 101 ni membawa maksud kod dia 5. 101 pun kod yang sama 5. 1 ni tak ada kod sebab dia 1 je. Maka 1 lah. Kita ambil balik nombor tu. Maka jawapannya adalah tetap juga 155. Okey. Yang ini adalah kaedah alternatif. Gunakan kaedah kod tadi tu, kod binary. Okey. Boleh. Jadi saya ulang balik yang tadi ni. Yang satu ni tak dapat nak ikut kod lah sebab dia satu digit je. Dia mesti 3. Okey. Yang lain tu bolehlah 3 kan. Tapi yang ni 1 je. Maka 1 ni tak boleh kita gunakan kod. Kita ambil nombor tu terus lah. Letak je nombor tu 1. Okey. Jadi jawapannya adalah sama juga dengan kalau guna kaedah kotak pun sama, guna kaedah kod binary pun sama jawapan dia. Okey, boleh Baik, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 44. Okey, jap Buku teks muka surat 44. Okey. Okey, bagaimanakah anda menukar nombor dalam asal 8 kepada asal 2. Tadi 2 kepada 8. Sekarang 8 kepada 2. Nombor dalam asal 8 boleh ditukarkan terus kepada asal 2. Setiap digit dalam asal 8 digantikan dengan 3 digit yang setara dalam asal 2. Pertama, kena asingkan setiap digit dalam nombor asal 8. Kedua, tukarkan setiap digit tersebut kepada nombor asal 2. Dan yang ketiga, gabungkan kesemua nilai digit dalam asal 2. Kita tengok contoh buku teks muka surat 44, contoh yang ke-9. Ada 2 soalan. Tukar nombor asal 8 kepada nombor asas 2. Okey, yang pertama adalah tukarkan 517 asal 8 ni kepada asas 2. So, apa nak kena buat? Kita buat kotak. Okey, kita buat kotak dulu lah. Okey, kita masukkan ini 5, sini 1, sini 7. Okey. Kemudian yang ini pula, yang ini kita kena buat hasil tambah tu untuk dapatkan nombor di atas. Contohnya, tengok sini kan. Yang ni untuk dapatkan 5 ialah hasil tambah dia 4 tambah 1. Okey, 5 kita ambil 4 tambah 1. Kenapa tak ambil 3 tambah 2? Kan? Kenapa tak 3 tambah 2? Kenapa mesti 4 tambah 1? Baik, jawapannya pada kotak ketiga ni. Okey, yang ini sekarang ni kita nak tukar asal 2 kan. Maka kita kena letakkan 2 semualah. 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Okey. Sebab tukar pada asal 2, maka semua letak 2 lah. Okey. Kemudian kita pun letak kuasa macam biasa. Ni kuasa kosong, kuasa 1, kuasa 2. Kuasa kosong, kuasa 1, kuasa 2. Kuasa kosong, kuasa 1, kuasa 2. Macam biasa. Okey, sekarang cuba tengok Ini alasan dia kenapa 4 tambah 1 tadi ni. Kenapa mesti 4 tambah 1 dapat 5, bukan 3 tambah 2. Sebab bila 2 kuasa 2 boleh dapat 4. Ni 2 kuasa 2 dapat 4 kan? Okey. Kalau kita letak 3 tadi ni, kalau kita letak 3, ada tak 2 kuasa berapa dapat 3? Tak dapat kan? Ada tak 2 kuasa berapa? Kuasa berapa lah, tak salah. Kalau 2 kuasa 1 baru dapat 2. 2 kuasa 2 dapat 4. 2 kuasa 3 dapat 8. 3 tak dapat. Okey. Jadi tak boleh letak 3. Maka pasangan tambah 3 tambah 2 ini tak boleh kita gunakan kerana tak boleh declare 3 tu. 3 tu tak dapat declare dalam asal 2. Okey, tapi 4 boleh. 4 ni boleh. Sebab 4 ni boleh kita declare sebagai 2 kuasa 2. Faham tak? Kan 2 kuasa 2 dapat 4 kan? Maka sebab tu kita ambil sifir 4 tambah 1. 1 ni pula, kan kita boleh dapat 1 kan? 2 kuasa kosong. Kan? Bila 2 kuasa kosong dapat 1. Maka sebab tu kita ambil pasangan tambah tu adalah 4 tambah 1. Bukan 3 tambah 2. Okey, boleh tu cara dia. Jadi tu logik dia lah. Okey, baik. Sekarang untuk 1 pula, 1 lah. Tak ada buat apa kan? Memang dah 1 digit dia, 1 je lah. 7 pula adalah 4 tambah 2 tambah 1. Okey, nombor lain tak boleh. Sebab nombor lain tak logik pada pandangan 2, asal 2 ni. Okey, dia kena ambil yang boleh diterima dalam asal 2 tu. Baru kita ambil sebagai sifir tambah je lah. Okey, kemudian kita akan macam biasa. Okey, yang untuk kita mula sebelah kanan dulu. Untuk asal 2 ni Okey, 2 kuasa kosong 1. Okey boleh tak masalah Okey, 2 kuasa 1 adalah 2 kan? Okey, sekejap Cuba tengok sini
2 kuasa kosong ni, okey, saya pandang balik atas bagi awak faham betul. Okey, 2 kuasa kosong jawapan 1 lah, betul kan? Ada tak 1 atas ni? Ada kan? Bila ada wujud, tulis 1. Bila wujud ada tulis 1. Okey, tengok yang kedua pula. 2 kuasa 1, 2 kuasa 1 membawa jawapan 2. 2 kuasa 1 akan jadi 2. Okey, ada tak 2 ke atas? Ada, ni 2. Kan? Bila ada jawapan tu, tulis 1. Okey, kita tengok yang ketiga pula. 2 kuasa 2 akan membawa jawapan 4. Ada tak 4 ke atas? Ada. 4 ada kat sini. Maka wujud kan? Tulis 1. Ni semua wujud, ada. Bila wujud, tulis 1. Okey, tengok yang sebelah. Okey, Okey, yang ini 2 kuasa kosong 1. Okey, 2 kuasa kosong 1. Ada tak wujud 1 kat sini? Ada. Ada kan? Jadi tulis 1. Boleh? Okey, tengok sebelah. 2 kuasa 1 akan bawa maksud 2. Ada tak 2 kat sini? Tak ada 2. Bila tak wujud 2, letak kosong. Boleh? Okey, tengok yang ketiga pula. 2 kuasa 2 akan membawa jawapan 4. Ada tak 4 kat sini? Pun tak ada 4. Maka letak kosong. Boleh? Maksudnya bila yang wujud nombor tu, yang dekat atas, baru kita declare sebagai 1. Kalau nombor tak wujud, kita letak kosong. Boleh Macam ni jugalah. Kan? 2 kuasa kosong 1. Ada 1 kat atas ni? Ada. Ada kan? Maka tulis 1. Bila wujud nombor tu, tulis 1. Okey, yang kedua pula, 2 kuasa 1 akan mendapat jawapan 2. Ada tak 2 kat sini? Tak ada 2 sini. Tak ada. Bila tak ada, kita letak kosong. Okey? Okey, yang ketiga, 2 kuasa 2 4. Ada tak 4 kat sini? Ada. Ada 4 kan? Maka tulis 1. Nombor yang wujud, tulis 1. Nombor yang tak wujud, tulis kosong. Okey? Lepas tu, inilah jawapan kita. Semua ni adalah jawapan kita. Salin baliklah. Jadi jawapan kita adalah 101. Okey, 101 001 111 asas 2. Inilah jawapan yang kita cari. Okey. Dan kalau awak nak guna kaedah kod pun boleh boleh guna kaedah kod pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tengok yang kedua Yang B pula 725. 725 725 ni pun sama, kita buat kotak, masukkan nombor 725. Lepas tu kita masukkan hasil tambah yang logik pada pandangan asal 2. Okey. Jadi untuk yang 7 ni adalah 4 tambah 2 tambah 1. Itu yang logik untuk asal 2. 2 tak boleh buat apa dah, 1 digit je kan. Memang 2 je lah boleh masuk kan. Jadi kita ambil 2 je lah. Yang 5 pula 4 tambah 1. Okey. So apa nak buat? Macam biasa kita masukkan kuasa. Untuk asal 2 ni 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, macam tadi juga apa nak buat? Okey 2 kuasa 0 adalah 0. 1. 2 kuasa 0 adalah 1. Ada tak 1 kat sini? Ada. Bila ada, tuliskan 1. Betul Okey, cuba tengok yang seterusnya 2 kuasa 1 adalah 2. Ada tak 2 kat sini? Tak ada 2 sini. Tak ada 2. Jadi tak wujud 2, tulis 0. Boleh? Dan begitulah seterusnya. Okey? Dan jawapan kita akan dapat jawapan baca daripada arah kiri ke kanan. Jawapan kita adalah 1 1 1 0 1 0 1 0 1. Itulah jawapan kita daripada asal 8 kepada asal 2. Itu cara dia. Okey? Dan awak boleh juga guna kaedah kod lah, kod binary ni. Okey? Boleh? Okey, baik. Praktiskan diri. Praktiskan diri ni 2.1b 2.1b soalan 2 A, B, C sahaja, muka surat 45. Saya ulang balik tutorial kita. Praktiskan diri 2.1b soalan 2 A, B, C, muka surat 45. Okey, ada 3 soalan je soalan A, soalan B, soalan C. Baik, sebelum kita rasanya kita berakhir ni, kita tunjukkan kaedah kalkulator. Sebagai anda pun harus tahu juga kaedah kalkulator ni. Okey, kita boleh convert asal nombor ni menggunakan kalkulator.
Okey, tapi kalkulator ni terhad. Dia hanya ada untuk hexa, octal, binary dengan decimal je. Asas 10, asas 8, asas 2. Yang hexa tu asas 16-nya. Okey. Jadi asas lain tu tak ada. Kena buat cara manual. Tapi kalau awak tengok di aplikasi, di apps kan, di Google App Store dan sebagainya, ada aplikasi yang boleh convert semua nombor. Semua asal nombor boleh convert dengan mudahnya. Okey, kalau kita download apps tu di internet, kita boleh gunakan, kita boleh convert semua asal nombor dengan mudah. Tetapi handphone tidak boleh dibawa dalam dewan peperiksaan. Maka apa yang ada je lah kita boleh guna. Okey, baik. Kita guna kalkulator Baik. Kalkulator kita. Sekejap Okey, ni kalkulator, cara nak tukar nombor Saya tukar big screen jap. Okey, katalah kita nak jawab soalan kata yang pertama yang pertama nak tukarkan asas 8 kepada asas 2. Okey. Nombor dia adalah 517. 517. Mula-mula adalah tekan on, lepas tu tekan mod. Okey, tekan mod lagi. Nampak tak base ni? B-A-S-E kan, base kan? 3 tekan 3. Tekan 3. Okey. Yang D ni menunjukkan anda berada dalam mod decimal, asas 10. Asas 10 So kita akan tukar pada asas 8 dulu lah. Sebab dia nak tukarkan 8 kepada 2 kan. Jadi kita kena mula-mula kita kena dalam mod asas 8. Asas 8 adalah octal. Ni, nampak tak octal ni? Yang warna hijau ni kan, octal ni. Tekan octal. Bila awak tekan octal, mod tadi ni akan tukar daripada D menjadi O. Nampak ni O kecil kan. O tu octal lah. Sekarang anda telah berada dalam mod octal, iaitu asas 8. Lepas tu abang masukkan nombor 517 tekan sama dengan okey. Lepas tu kita akan tukar terus kepada binary. Binary adalah bin. Ni bin tekan bin ni kan, awak tekan bin je. Nampak tak? Tekan bin je, dia akan keluar dalam mod B kecil kan. Maknanya awak dalam mod sekarang ni adalah mod binary. Inilah jawapan yang terhasil. Sama kan? 10 100 1111. Okey? Dah dapat jawapan. Sama juga cerita dia kalau soalan ni keluar dalam kertas tu, kita boleh guna kalkulator. Kalau yang boleh gunalah. Okey? Maka tak perlu guna kaedah jadual. Tapi kalau ni soalan keluar dalam kertas 2, kita harus tunjukkan jalan kerja kita lah. Okey? Kita cuba satu lagi last. Soalan B 725 So kita kena kembali balik. Tadi ni binary kan. Tekan balik octal. Bagi pastikan dia O ni kan, O. Kita masukkan balik nombor tu, nombor baru 725. Okey, 725 tekan sama dengan 725 asas 8 octal kan. Tukar kepada binary. Terus tekan binary bin. Ni jawapan kita. Nampak? Tekan binary je, dia akan tukar dalam bentuk B kecil ni. Maksudnya kita sekarang ni dalam bentuk mod binary. Maka jawapan kita terus terpapar 111 010 101. Sama macam kaedah manual. Jadi kalkulator lebih mudah, lebih pantas. Okey? Boleh jadi itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung pada sesi akan datang. Mungkin bahagian terakhir. Dan pastikan anda siapkan tutorial yang telah saya sebutkan tadi. Okey, jadi itu saja. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.